Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara dan saudara sekalian, pertama-tama kita mengucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang tidak terhingga banyak di atas segala limpahan nikmatnya dan rahmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat Islam yang kita miliki ini. Kita teruskan lagi pengajian kita yang besar ini. Untuk memulakan kuliah kita ini, marilah kita dengar sedikit amanat Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadis kursi. Kita sekarang ini sedang membaca 40 amanat Allah Subhanahu wa taala melalui hadis kursi. Amanat yang kelima daripada hadis kursi, muka surat 374. An Anas radhiyallahu anhu An Anas radhiyallahu taala anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah subhanahu wa ta'ala idza btalitu 'abdi bihabibatayhi thumma sabara awwadtuhu minhumal jannah. Hadis kursi yang kelima ini diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu. Anas berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman. Anis cara hadis kursi dia lagu tu, iaitu Nabi menceritakan Allah Taala berfirman. Allah Taala Nabi menceritakan tentang amanat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Qala Allah Subhanahu wa taala idza btalitu 'abdi, bila aku menimpakan bala atau musibah malapetaka kepada hamba-Ku. Idza btalitu 'abdi kepada bihabibataihi, kepada dua hal ataupun barang yang dia cintai. Dua orang yang dia sayangi. Tak kiralah yang disayangi itu jenis keadaan ke, manusia ke, ataupun barang. Dua perkara tu yang uji. Dia kata apabila aku menimpakan bala atau musibah kepada dua perkara yang dicintai. Ikutlah dua orang anak ke, dua orang ayah dan ibu ke, ataupun dua harta ke dan sebagainya. Masuk belakanglah bihabibataihi itu. Maknanya Allah Ta'ala uji dua perkara lah, dua benda. Tetapi thumma sabara, tetapi dia bersabar di atas dua perkara yang diuji oleh Allah itu. Awattuhu minhal jannah, sebagai gantinya, sebagai ganti kedua-duanya. Itu mana awattuhu, aku ganti minhuma, daripada dua perkara itu, al jannah, aku berikan syurga kepadanya. Tapi dia disebut di sini yang dimaksudkan dua di situ, dua matanya. Katalah dia ni kehilangan dua mata, kehilangan dua tangan, termasuklah juga tu. Pendek kata apa sajalah, apa saja Allah Ta'ala uji sehingga berlaku kehilangan dalam hidup dia, cara aksiden ke, na'udzubillah min zalik, atau berlaku apa-apa kemalangan yang menyebabkan kehilangan dua kaki, kehilangan dua kaki, dua tangan dan sebagainya, atau kehilangan dua mata ke, atau kehilangan dua anak ke, dua semua, ataupun lebih lah, dua ataupun lebih.
Jadi sebagai gantinya Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala bagi ganti dengan syurga. Syurga ni sedia maklumlah, merupakan satu perkara yang paling tinggi dalam hidup kita. Jenis kebendaan, jenis benda yang paling tinggi sekali, yang paling mahal sekali ialah Al-Jannah. Jadi hadis ni semua nak didik kita apa? Hadis ini walaupun ringkas, ya, nak didik kita semua bahawa yang pertama sekali ialah kita kena tengok sesuatu yang berlaku dalam hidup kita ini sebagai balak. Apa nak balak? Balak maksudnya ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan satu pendidikan asas ni. Suatu pendidikan asas yang kita kena bina dalam diri kita biar lekat tabiat, dan biar boleh kita orang panggil hayati sampai matilah. Cara kita melihat sesuatu tu, cara kita melihat sesuatu dalam hidup kita ini, orang panggil jangan duk wak, jangan duduk, orang panggil apa, duduk peni kat si, janganlah. Atau duduk tafsir kat si, jangan. Kalau kita duduk kara mari duduk tafsir ikut dan sebagainya, dia boleh menambah lagi masalah, dia boleh membebankan lagi psikologi dia. Tapi kalau kita mengikut kaedah ni, lebih senang. Pertama, kita melihat apa yang berlaku dalam hidup kita ini merupakan satu balak, satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amba rasa hak kita duduk berlaku pun lagu tu dah nana. Kau lagu mana? Lagu tu dah, insya-Allah nah. Cara kita melihat apa yang berlaku dalam hidup kita ini. Berlaku tu, ini ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila sebut ujian, sebut peperiksaan, apa yang paling penting sekali ialah biar kita luluh dalam ujian itu. Tak ada mana kalau kita diuji tapi tak lulus. Apabila kita khabar ini adalah ujian, maka perkara yang paling penting sekali kita mesti lulus dalam ujian itu. Apabila kita luluh dalam ujian itu, dengan sendiri kita akan dinaikkan pangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditinggikan kedudukan. Itu pendidikan yang pertama. Pendidikan yang kedua pula, Tuhan nak ajar kepada kita bahawa apabila Allah Ta'ala mentakdirkan sesuatu, maka tak ada siapa pun dan tidak ada kuasa di atas dunia ini boleh mengatasinya. Kalau dengan Tuhan ni tak usah melawan, tak benar kita. Kalau tebing duduk melawan, tebing duduk mecok, tebing duduk buat apa nama dia, tunjuk sikap-sikap yang negatif dan sebagainya, nak lawan Allah Ta'ala, tak usah nak lawan lah, tak benar kita. Malah lawan tu sendiri membawa masalah pada diri kita pula. Ini pun satu pendidikan. Pendidikan yang kedua, hadis Qudusi nak ajar kita, apabila Allah Ta'ala mentakdirkan sesuatu, maka terimalah dia sebagai takdir dan bersabarlah untuk menghadapi takdir itu. Sebab tidak ada kuasa di atas dunia ini untuk nak mengatasi takdir. Dan kita juga kena faham bahawa setiap takdir itu ada hikmatnya, ada tujuannya dan ada kebaikannya. Jadi kita biar boleh terima dengan tenang hati dan boleh terima dengan baik. Amal rasa benar ni memang kita duk amal dah. Duk hayati dah benar tu. Cuma tinggal lagi nak suruh tinggi lagi kita punya kualiti pendidikan tu. Biar pembinaan diri itu biar lebih berkualiti lagi. Ada semua tu suka. Janganlah kalau ayah dengan anak, jangan itu sangatlah, takutnya teruk mulut tu lah. Sebab ayah dan ibu ni masing sangat mulutnya di sisi Allah. Kalau boleh kita doa dengan doa yang baik. Orang Arab dalam bab ni boleh puji. Kalau dia nak marah berdoa, dia kata Allahu yahdik. Apa makna Allah yahdik? Dengan sayang-sayang, dengan sahabat-sahabat kan. Kalau dia nak marah berdoa, Allahu yahdik. Kalau kita Melayu ni bahasa menata ni, gitu dah ni. Lagu tu perangai Melayu. Arab ni boleh kira bab ni. Kalau dia nak marah, tubiklah mulut dia. Hak jenis mengaji lah, hak tak mengaji teruk juga. Hak jenis mengaji lah ni.
Allahu yahdik, maksudnya semoga Allah memberi hidayah kepada engkau. Mana engkau ni teruk dah ni, dah sesat dah ni. Tapi makna berat juga tu ni. Awak ni dah sesat dah ni. Jadi semoga Allah memberi hidayah lah kepada awak dalam bab ni. Amal rasa boleh amal juga ayat ni. Allahu yahdik, semoga Allah memberi hidayah kepada awak sebab awak sudah menyeleweng dah tu. Ya. Sebagai doa, daripada duk doa kongsi-kongsi ni. Sebab doa tu ibadat. Doa tu ibadat kan. Jangan duk doa kongsi-kongsi lah ibadat ni. Ibadat apa doa kongsi-kongsi ni. Yang ketiga, hadis yang kelima ni juga nak didik kita. Sebab peringkat kita ni peringkat praktikal ni, bukan peringkat dengar ni. Jadi amal harap yang hadis ni minta tolong ambil kalam molek, tanda molek dari segi tindakan susulan. Biar ambil tindakan susulan. Sebab amal dah perhati kelemahan orang kita lalu ni bukan kelemahan dari segi dengar, bukan kelemahan dari segi belajar, kelemahan dari segi amal dan tindakan. Sebab tu amal dah perhati di masjid orang pergi dengar khutbah, tak ada jumpa lagi orang pergi ke masjid dengar khutbah jemaah bawa kalam. Ada jumpa? Kalau saudara jumpa orang jenis lagu ni, ambillah duit ke 2-3 rias hadiah ke dia, menghargainya. Namanya pakat bawa belakang dulu lah kita kan. Benda rayaknya setakat ni belum ada. Tak ada. Sedangkan khutbah jemaah tu ialah arahan pimpinan. Arahan pimpinan tempatan, di mana kita semua kena ambil tindakan. Supaya juga mari mengaji ni. Mari mengaji ni kita baca hadis kursi. Hadis kursi ni amanat Allah Ta'ala. Quran ni surat kirim daripada Allah Ta'ala. Benda rasmi belaka ni. Benda semua rasmi belaka. Jadi peringkat kita ni peringkat ambil tindakan dah. Tama-tama dah khotai dah sekali ni. Jadi amal harap lagu itulah cara kita mengaji. Jadi tindakan yang pertama kita kena ambil berdasar pada hadis yang kelima ni ialah cara betul fikiran tu. Dia panggil persepsi ke apa dalam istilah lah ni. Persepsi ni maksudnya cara kita melihat sesuatu. Dan kita kena amal, dia panggil positive thinking. Ini istilah-istilah moden kita. Maknanya kita tengok sesuatu dalam bentuk yang positif, barulah tak naik darah. Kalau kita tengok dengan cara yang tidak betul, menyebabkan kita jadi mikir kongsi, duk karam, mari kongsi. Jadi hadis ni nak didik kita biar ada lagu tu. Yang keduanya pula, cara kita melihat sesuatu bahawa dalam bab ketuhanan ni kita kena redha lah dengan apa yang berlaku, dengan takdir Allah Ta'ala tu. Sebab takdir Tuhan ni ada hikmahnya, bukan sia-sia. Dan pendidikan yang ketiga yang kita boleh ambil pada hadis kursi ini ialah apa saja susah lelah kita menanggung takdir tu. Bak takdir lalu kat kita lelah kat lah. Dia kata kan, kalau takdir tu hak molek, memang boleh kira lah kan. Takdir tu takdir hak yang mengembirakan kita, tak apalah. Tapi kalau takdir tu pasal jenis hak jalan lagu ni, hilang 2 mata ke, hilang 2 orang anak ke, hilang 2 harta hak kita sayang ke, benda-benda hak yang kita sayang hilang. Kalau sah boleh kira juga. Ni 2 hilang. Orang panggil berakal lah. Tapi kita kena yakin bahawa apa saja kehilangan yang berlaku kerana takdir lalu kat kita tu, semuanya ada ganjaran. Tidak percuma, tidak free. Semuanya ganjaran. Jadi ganjaran ni cukup mahal. Jadi ganjaran yang cukup mahal itu dalam bentuk kebendaannya ialah syurga. Syurga. Jadi kita orang jenis kebendaan ni, dia berkebendaan dengan Tuhan tak apa, dengan orang yang tak bolehnya. Ataupun berkebendaan dengan cara tak betul. Kalau cara betul tak apa lagi. Tapi kalau dengan Tuhan, tak apa kita nak benda dengan Tuhan pun. Dia tak jadi masalah kalau dengan Tuhan. Nampak tu? Tak apa. Tak apa. Sebab kita dengan Tuhan tak ada masalah. Dengan orang yang tak bolehnya. Itu orang panggil apa nama tu dalam bab akidahnya tak ada masalah. Jadi kita kena yakin bahawa hak takdir yang lalu, hak berlaku pada kita ni bukan sia-sia dan bukan percuma. Ada bayarannya yang lebih mahal daripada apa yang kita hilang. Jadi kalau kita duduk situ, dari segi pendidikan kita, dari segi pembangunan diri pun dia lain sikit. Tak apalah hilang
Ilah 2 orang anak sekali lemah air 2 orang kan. Hak baru dia bukan setakat 2 orang lemah air kan. Banyak 3 orang kau. 5 sekali ilah. Allah. 5 orang sekali ilah anak ni ai. Kalau tak ada akidah pecah kepala. Putus getah habis wayang dalam. Tak padai dengan tekanan tu. Tapi alhamdulillah nampak gambar dalam surat khabar tu tenang. Tu yang tenang. Boleh menerima realiti takdir. Jadi Tuhan kata apa? Hak takdir yang berlaku yang menyusahkan kamu tu, aku akan bayar penuh dengan satu bayaran yang sangat mahal, namanya syurga. Syurga ni satu istilah yang sangat mahal lah. Satu istilah dari syurga ni. Cuma kita orang yang duduk orang panggil peringkat rendah ni kan, dia kena jenis tawar jenis benda-benda begitulah. Orang jenis kebendaan ni kena tawar ke jenis benda barulah ada naik angin sikit. Tapi bagi orang yang siapa peringkat mukhlisin, orang yang tinggi makamnya, Nabi, Rasul dan juga orang-orang wali, orang yang kedudukan tinggi, kerohaniannya lebih tinggi, orang first class lah ni. Orang dah sampai peringkat ketinggian rohani dia tidak duduk situ. Dia tidak duduk situ. Ada satu ucapan yang dibuat oleh seorang ahli tasawuf, ahli kerohanian yang tinggi, dia kata, bagiku tidak penting syurga ataupun neraka. Aku duk buat hak Tuhan suruh, hak Tuhan larang. Kalau Tuhan tak beri syurga pun tak apa. Sebab syurga tidak penting bagiku. Yang penting bagi aku ialah Allah Ta'ala itu sendiri. Yang penting bagiku ialah keredaan Allah itu sendiri. Tu makam lain tu. Takut tak padai dengan kita, tapi tak apalah. Ambil hak padai dulu. Jadi kita kalau apa dia boleh terima, tak apalah, Tuhan beri syurga pun tak apalah. Tapi kalau kita boleh faham molek, apabila Allah tu boleh kita, apabila Allah redha kepada kita dengan sendiri seseorang, apabila seseorang itu memperoleh Allah, maka dia memperolehi segala-galanya. Sesatlah. Dan belakang angin dengan Tuhan kan, orang lain tu dengan sendirilah. Tapi maknanya yang paling penting bagi dia bukan sebab syurga-syurga ni masih makhluk Allah. Tak kata kan? Syurga-syurga ni masih makhluk Allah. Jadi Allah tu lebih besar daripada syurga lagi. Gitu. Itulah rasa pendidikan yang hendak disampaikan oleh Allah Ta'ala melalui hadis yang kelima. Kita ada 40 hadis, 40 amanat Allah Ta'ala. Bahagian pertama ni melalui hadis-hadis kursi. Jadi tolong baca lagi lah rumah hadis kursi ni. Ya. Apa tu? Memanglah nak cari keredaan Allah ini kena pilih lah. Ikhtiar tu makna pilih. Pilih hak mana Tuhan suka. Jangan patut hak Tuhan tak suka tu jangan dipilih. Itu mana ikhtiar. Ikhtiar ni ialah kuasa untuk memilih. Jadi kita ni memang bertindak memilih setiap daripada start daripada bangun tidur sampai tidur kembali, kita senantiasa buat keputusan untuk memilih. Dia kata kena. Bangun saja tidur, kita sudah buat keputusan. Nak pergi sembahyang subuh kau tak segi. Nak bangun kau tak saya bangun ni. Maka kita buat pilihan, bangun sembahyang subuh. Bangun tu pula nak sembahyang subuh di rumah kau, sembahyang subuh masjid. Buat pilihan lagi. Jadi pendek kata start daripada bangun tidur sampai tidur kembali, hamba rasa beribu-ribu pilihan kita buat. Beribu-ribu pilihan dalam sehari kita buat. Jadi pilihan inilah yang dipanggil ikhtiar. Kadang-kadang jadi pilih tu baik, kadang-kadang tak baik, kadang-kadang sederhana lah, kadang-kadang macam-macam lah. Jadi semua pilihan yang kita buat itu akan diambil kira oleh Allah Ta'ala di mahkamah nanti. Bapa memilih ni, bapa memilih ni, tengoklah. InsyaAllah. Ya kalau dia orang panggil kena biar lekat tabiat dulu. Kalau kita latih, dia lekat tabiat lebih mudah lah. Lebih mudah. Supaya orang jogging pagi lah, jaga pagi ni. Orang yang tak biasa jogging, sakit orang kau tu. Bila dah biasa tak ada masalah lah. Jadi biasalah. Dalam bab iman, dalam bab rohani, dalam bab ni pun serupa, bab agama pun serupa juga. Dia kena biasa tu. Biasa tu kena latih. Peringkat nak latih tu mula-mula tu kena lawan nafsu lah dulu. Kena ada mujahadah, lawan nafsu dulu. Kalau tak lawan tak lagi. Begitu. Sepama dia sebut samalah.
kapal terbang yang boleh dia naik tinggi tu pasal apa? Kapal terbang ni besi tidak besi kan? Besi, berat muka tu. Tapi yang dia boleh naik tinggi tu pasal apa? Pasal pertama, dia pederah enjin dia tu. Pederah pun mengikut sistem lah, pederah mengikut sistem, tak ada apa juga kan? Pederah enjin dia tu. Yang kedua, dia lawai hawa. Dia kita kena hawa tu dia lawai, iaitu angin tu. Apabila dia lawai angin dengan kekuatan yang dia ada, secara berdisiplin dan bersistem, maka dia boleh naik tinggi, dia boleh sapa ke matlamat dia nak pergi dalam masa yang cepat. Kita begitu juga, kita ada kekuatan kita ada, cuma tak melawai, jangan mengalah sama. Lebih ke nafsu. Tu yang jadi punah tu. Tu yang jadi tak naik, nak tua ke diri budak setara tu. Jadi tak melawai. Yang beringat. Ya. Betul. Betul. Itu salah satu cara untuk nak dan tebing. Jadi cuma tinggal lagi kita kena buat pilihan lah. Kena buat ambil pilihan dan tebing. Kena buat pilihan juga. Kalau tak pilih, dia congok situ lah tu. Kena kita ambil tindakan. Semua ada belakang. Keupayaan nak tebing tak ada belakang. Keupayaan tu. Cuma kadang-kadang jadi masalah, tak seguna keupayaan yang ada tu. Tak seguna. Itu jadi bazir banyak tenaga tu. Bazir banyak potensi yang Tuhan bagi tu. Itulah yang mau buat penekanan kita dah round kedua dah mengaji Quran ni, kita kena gunalah segala keupayaan yang ada. Dan kalau kita buat dengan bersungguh-sungguh dan berterusan kerana Allah, mengikut cara yang dikehendaki oleh Allah, dengan sendiri benda tu dia jadi jihad. Dengan sendiri dia jadi jihad. Ada yang masuk bab jihad agak panjang lah dan besarlah pahalanya. Kemudian kita masuk pula kepada Quran. Itu amanah Allah Ta'ala melalui hadis kursi ni. Kita baca sikit sekali lah hadis kursi ni. Kita cuba tengok pula amanah Allah Ta'ala melalui Quran pula. Melalui Quran pula. Sebagaimana apa disebut Quran ni surat kiriman daripada Allah Ta'ala. Surat kiriman rasmi daripada kerajaan Allah Ta'ala kepada semua penduduk bumi ini, termasuk kita. Kita kalau siapa surat ke rumah kita, ataupun kalau kita terima surat daripada Tok Agung ke orang besar ke, kita berasa lagu mana terima surat tu? Berasa macam-macam lah. Yang keduanya pula berasa nak tahu dah apa nama isi surat tu. Tak kita kan? Tak jenera tidur kalau isi surat tu kita tak tahu. Lepas tu buka surat tak faham surat tu. Allah. Buka surat tu tak faham pula, dia tulis dengan bahasa hak kita tak faham. Walaupun kita tak faham bahasa hak dalam surat tu, kita akan cari jalan juga, cari orang hak mengerti benda tu, ataupun kita belajar bahasa tu untuk kita nak faham surat itu. Sebab kita tak akan puas hati kalau tak faham surat tu. Maka surat yang bernama Quran ni surat Allah Ta'ala sendiri. Surat daripada Allah Ta'ala sendiri, di mana kita semua tak akan boleh tidur kalau kita tak faham Quran ni. Jadi alhamdulillah lah sebanyak kita sudah faham, dan apatah lagi sekarang ni kemudahan seperti kitab tafsir, orang mengajar, dah ada semua kan. Jadi kita cuba gunalah kemudahan itu. Untuk nak berkat ni kita baca dulu sikit. Surah Al-Falaq sudah habis, kita pergi kepada surah Al-Ikhlas ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tolong ambil ingatan dua tepat Yang pertama ialah qul huwallahu ahad.
Kalau kita nak baca wasal, nak pergi selalu, jangan berhenti, tak berhenti, kita baca qul huwallahu ahadunillahus samad. Kena kaedah dia gitu. Ahadun jumpa dengan alif lam tu kena ada dia kena bertukar atas nun. Dia kena bertukar atas nun. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Dia tak boleh nak baca ahadun Allah, tak boleh. Kalau kita nak berhenti, kita kena perhabis nafas tu. Qul huwallahu ahad, tukar nafas lain. Kalau kita nak berhenti. Tapi sebab apa? Sebab kalau kita berhenti dalam nafas, dia panggil saktah. Salah lagu tu. Jadi hak yang selamatnya kita baca qul huwallahu ahadunillahus samad. Kemudian walam yakul lahu, duk perhati orang, banyak orang salah sini. Boleh jadi dia tak khabar ke, tak ingat ke, ataupun tak perhati, ataupun payah nak sebut ke. Walam yakul lahu kufu. Bukan kuf. Bukan kuf. Kufuwan ahad. Tapi kalau lorak-lorak bunyi kuf. Tolong betul, walaupun kecil tapi benda besar tu. Jadi mati fa tu jadi benda besar tu, walaupun kecil, walaupun nampak kecil. Walam yakul lahu kufuwan ahad, bukannya kufuwan ahad. Tolong betul. Boleh ingat tu kan? Hak lain-lain tu anda semua boleh dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Sadaqallahul azim. Itulah saudara-saudara sekalian, ayat-ayat yang kita baca, yang selalu kita baca ayat ni, dan perbanyakkanlah lagi bacaan kita. Sebab bacaan yang paling besar sekali yang kita kena banyak, bacaan yang paling besar sekali yang kita kena banyak dalam hidup ni, dalam kesempatan yang ada ni, ialah Al-Quran Karim. Itulah bacaan yang paling besar sekali. Bacaan yang kedua besar ialah, ingat ke tidak, bacaan yang kedua besar lepas pada Quran, yang kedua besar dan yang kedua yang paling disayangi oleh Allah. Bacaan yang nombor satu besar yang paling disukai oleh Allah, disayangi oleh Allah, ialah Quran lah. Sebagaimana nama dah sebut, Ahmad bin Hanbal mimpi. Ahmad bin Hanbal mimpi berjumpa dengan Allah Ta'ala sendiri. Maka dia tanya Allah, ya Allah, ya Tuhan aku, hamba nak tanya, apakah amalan yang paling engkau sukai sekali? Amalan yang paling engkau sukai sekali gapo tu lu royak? Rekah ceritanya, Allah Ta'ala sendiri royak, amalan yang paling aku sukai sekali ialah engkau membaca kalamku. Engkau membaca kalamku, iaitu Al-Quran Karim. Lalu Ahmad bin Hanbal tanya lagi, dengan faham ke atau dengan tak faham?
Jawab Allah Ta'ala sama ada faham ataupun tak faham. Nasib baiknya jawab begitu ni. Sama ada faham ke tak faham ke, asal baca je. Baca tu sendiri sudah jadi ibadat ni. Kita mengharaplah tolong perbanyakkan baca Al-Quran. Tambah-tambah ayat yang kita, dan kalau boleh kita hafal. Kita hafal ayat-ayat ni, dan ayat ni kita ingat dah ni. Ingat belakang dah ni. Dan kalau tak ingat lagi pun kita hafal lagi. Jadi kalau itulah dia kata hafal payah ingat. Payah ingat tu kau banyak pahala. Payah ingat baca lagi. Payah ingat baca lagi. Dengan sebab payah ingat tu, maka pendapatan pahala kita bertambah. Pasal kita duduk dan nak ingat juga. Jangan duduk negatif kat cara mikir tu ni. Kena mempositifkan cara mikir tu. Kau payah ingat, kau banyak pahala. Kau payah baca tu pula duk gogak, peluh kadang-kadang baca Quran. Pasal zaman muda dulu tak ada nak maji Quran, duk bergaduh dengan lain tak apa, baca walaupun gogak-gogak tak apa. Sebab hak gogak-gogak, hak lelah, hak peluh kerana payah nak baca tu, kerana tak apa lancar tu, ada elang suku pula tu. Elang payah tu. Tu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata kita ngaji. Tak apa. Pasal kita duduk tengah training ni kan. Sebab apa supaya orang tengah duduk belajar kereta, tak kata tepuh pagar jaga-jaga. Tak apa, moga duduk belajar. Moga gatal lesen air lagi kan. Nak guna. Kau ada lesen besar pun. Tepuh orang juga. Benda tak ada masalah. Sebab kita dalam keadaan belajar. Kemudian kalau boleh kita juga memperbanyakkan bacaan yang kedua besar, iaitu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baca ini bukan saja sangat disayangi oleh Allah yang kedua besar lepas pada Quran, dan bacaan inilah merupakan bacaan yang mempunyai nilai yang sangat berat semasa kita nak menimbang esok. Masa nak timbang amalan tu, maka bacaan ini sangat-sangat berat dalam timbangan di akhirat nanti. Dia nilai walaupun nampak kecil tapi nilai tinggi. Oleh kerana tu amat harap kalau kita ada satu buku lah, hari ni kita tanda berapa kita baca tiap-tiap hari ni. Subhanallah makna maha suci Allah daripada segala kekurangan. Allah ni sikit pun tak ada kekurangan, kelemahan dan sebagainya. Apa jenis tak molek tu langsung tak ada pada Allah. Alhamdulillah, segala kepujian dan kebaikan itu hanyalah milik Allah. Sebab Allah lah yang buat benda-benda baik atas dunia ni. Benda-benda yang Tuhan buat tu semua baik belaka. Itu mana alhamdulillah. Semua kebaikan ni Tuhan dia ialah Allah Ta'ala lah. Allah lah yang paling baik sekali. Allahu Akbar. Allah lah yang la ilaha illallah. Tak ada dah Tuhan yang lain kecuali Allah sajalah Tuhan yang sungguh. Tuhan yang belawak tu belana. Tuhan yang sungguh. Allahu Akbar. Allah lah yang paling besar sekali. Jadi bacaan ini pasal apa yang jadi besar tu? Pasal dalam tu mengandungi makna akidah yang sangat tinggi. Jadi pak patah tu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Pak patah tu sudah merangkumi semua silibus akidah berkenaan dengan ketuhanan. Banyak kata semua silibus dan sukatan berkenaan dengan ketuhanan Allah Ta'ala dirumuskan dalam pak patah perkataan ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, huwallahu akbar. Amat haraplah tolong bacalah biar banyak. Lagi pun benda ni mudah. Belah-belah berjalan pun boleh, bawa kereta boleh, berehat boleh, masa mana pun boleh. Tak ada air semaya pun tak apa. Orang puas adalah hik pun tak apa. Kalau orang puas adalah mari dalam keadaan uzur nak baca Quran tak boleh kan? Nak baca itu tak boleh. Bacalah banyak-banyak subhanallah ini. Lepas tu kita baca Quran, baca subhanallah, kalau boleh niat hadiah kepada orang tua-tua kita sesama dia. Niat hadiah kata. Jangan nak makan sorang lah. Kalau kita hadiah kat orang pun tidak kurang sikit bahagia kita tu. Tak apa dah. Tak apa. Dalam hadis Nabi kata baca hak mana dulu pun tak apa. Nak baca alhamdulillah dulu ke, Allahu akbar dulu ke, la ilaha illallah tak apa. Tak ada masalah. Asal baca ya. Kemudian
surah yang kita baca tadi dia panggil suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas ni ialah surah dari segi kelebihannya sangat besar juga ni, di mana dalam hadis Nabi disebut surah ini dari segi kehebatan dia menepati sulus Al-Quran. Sulusul Quran maksudnya 1/3 isi Quran ni duduk dalam Qul Huwallah ni. Itu maksudnya. Jadi Tuhan kita lah ni kau mudah nak kita faham adanya dunia dunia CD kan, CD sistem dan sebagainya kan. Di mana benda kecil tapi dalam tu isi yang cukup banyak. Dah gitu kan. Satu dia punya apa nama tu? CD dia tu Allah. Kecil tu aja, tapi isinya banyak. Supaya juga dengan Qul Huwallah ni. Qul Huwallah ni berapa ayat je? 4 ayat aja tuannya. Tuannya 4 ayat aja, tapi diisi dalam tu sama dengan 1/3 Quran. 1/3 Quran. Dia punya isi dalam dia tu. Oleh kerana itulah kalau boleh paling tidak kita baca semua, paling tidak 3 kali. Pernah satu ketika Nabi bertanya sahabat-sahabat dia, siapakah di kalangan kamu yang sudah mengkhatamkan Quran di saat ini atau pada malam ini? Sahabat-sahabat pakat senyap berlaku. Pasal tak ada nak khatam guna mangga dalam sekejap saja ni. Dalam sekejap saat, sekejap waktu saja macam mana nak khatam. Lalu Sayyidina Ali karramallahu wajhah jawab, ya Rasulullah, amba sudah khatam Quran dah. Kata Rasul, khatam Quran masa mana? Jawab Sayyidina Ali, amba sudah baca Qul Huwallah 3 kali. Tidakkah Rasulullah pernah berkata bahawa Qul Huwallah ni sudah menepati 1/3 Quran? 1/3 Quran ni 10 juzuk dah. 3 kali Qul Huwallah sama dengan 30 juzuk Quran dari segi isi dalam dia tu. Jawab Rasulullah, betul. Mana kau ni faham senali. Mudah sangat. Jadi apa yang paling penting kita cuba perbanyakkan dari segi bacaan dan dari segi tindakan pun kena ada jugalah. Jangan nak baca saja dah. Dari segi tindakan tu. Dari segi lirik kau boleh baca. Kalau kita baca di kaset kan, kita baca tu kira kita. Dia apa nama tu hak yang dia ambil kiranya ialah apa yang kita lakukan. Faman ya'mal, siapa yang dia buat. Yang dia buat ni berdasar kepada hak dia buat itulah. Walau bagaimanapun dia ada juga kesan pun tu ambil kira juga. Kesan. Kalau dia buat kaset, ngajar dan sebagainya, orang dengar kaset tu dapat ilmu, dapat amal. Kesan tu habis juga ngopoh bayaran dia. Kesan dia tu. Tapi kalau kita sekadar take dalam kaset, lepas tu pusing 1000 kali misalnya. Tak lagi tu. Tu tidak agak panggil tadi kena itu juga Kemudian apa nama tu, sebab turun ayat ni lagu mana? Ayat ni ialah ayat berkenaan dengan ketuhanan. Soal ketuhanan ni sudah ilmu yang paling tinggi sekali. Amun ayat sama dah. Ilmu yang paling tinggi sekali atas dunia ni ialah ilmu ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni ilmu paling tinggi sekali. Tak sadar ayatlah mengaji tinggi ke mana-mana patah dunia, ada PhD ke ada berapa ke, kalau tak mengaji bab ketuhanan, dia masih rendah lagi pendidikan dia. Rendah lagi pengajian dia. Sebab ilmu yang paling tinggi dari segi tertib ilmu yang paling tinggi dan paling mahal sekali, paling mulia dan paling hebat sekali ialah ilmu ketuhanan. Sebab Allah ni dia duduk nombor 1. Dah kata kan? Allah ni dia duduk nombor 1. Dia apa saja berkait dengan Allah tu, semua nombor 1 belakang. Sebab itulah kita jangan berhenti-henti mengaji ilmu ketuhanan walaupun kita tahu dah, dan kita boleh ulang lagi. Dan apa yang paling penting, kita cuba ambil tindakan biar lebih tinggi lagi kita punya kualiti kita tu. Kata dia, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ini Abang Rasa ambil tindakan dah tu kan? Apa tindakan yang kita kena ambil melalui Bismillah ni? Didikan hasil pada Bismillah ni, nombor 1 sekali kita kena bertindak. Buat kerja apa-apa atas dunia ni, kita buat kerja biar atas nama Allah. Faham tak? Itu tindakan pertama.
Tindakan yang kedua, kita buat kerja apa-apa pun mesti mengikut peraturan Allah. Tindakan yang ketiga, kita hendaklah kenal siapa itu Allah. Tindakan yang keempat, kita kena berakhlak dengan akhlak Allah Ta'ala. Takhallaqu bi akhlaqillah. Kamu hendaklah berperangai dengan perangai Allah. Perangai Allah ni antaranya ialah pemurah dan penyayang. Sama ada hak orang yang taat ke dia pun dia pemurah, hak orang meletai dia, lawan dia pun dia pemurah. Hak Islam pun dia bagi, hak kafir pun dia bagi, hak munafik pun dia bagi. Murahnya Allah Ta'ala ni. Nah, dan Allah Ta'ala juga sangat penyayang. Sangat penyayang. Penyayang ni kepada orang Islam sajalah. Nah, jadi kita biar ada sifat ni, sifat pemurah dan penyayang ni. Itu di antara tindakan yang kita kena ambil apabila kita baca bismillah. Dan merasa bismillah ni banyak benar kita baca kan. Cuma tinggal lagi kena ya. Kita akan cerita sebab turun. Sebab turun ni pun kita kena belajar juga ni. Sebab turun qul a'udzu birabbil falaq, sebab turun qul a'udzu birabbin nas sudah ada dah mana kan. Akhir Nabi kena sihir tu. Ni sebab turun surah qul surah Ikhlas ni pasal apa? Sebab turun ayat ni ialah kerana ada soalan yang besar daripada masyarakat Mekah pada masa itu ataupun pada musyriki Mekah pada masa itu berkenaan dengan soal ketuhanan. Sebab orang negeri Mekah dah beratus tahun dah sebelum Nabi, mereka itu adalah pengamal jahiliah, pengamal ajaran sesat, dan juga pengamal undang-undang yang tidak betul. Ya, mereka itu berasa betul. Ini pun bala besar juga ni. Nah, dia juga mereka itu menjadi pengamal kepada perkara-perkara yang dia buat itu tidak berdasar kepada ilmu, tidak berdasar kepada ilmu yang betul. Sebab tu dia panggil jahiliyah. Jahiliyah ni bukan bermakna tak pandai ni. Bukan makna tak pandai jahiliyah ni. Mereka sudah pandai dalam bidang-bidang dia. Dalam bab menega dia pandai, mahir menega. Dalam bab ilmu bintang, dalam bab ilmu peperangan, dalam bab ilmu masyarakat, pentadbiran masyarakat, kepimpinan, semua sudah ada mengikut keadaan masa itulah. Maknanya mereka tidak jahil dalam bab tu. Dalam bab sains mereka sudah ada sains, cara-cara zaman itulah. Dalam bab teknologi pun mereka ada teknologi yang sesuai dengan zaman itu. Mana dia tidak jahil dah dalam bab tu. Tapi habis apa dia panggil jahiliah lagi ya? Pasal apa mereka masih panggil jahiliah sedangkan mereka sudah dalam bab-bab benda tu. Jahiliah ni nama kepada orang panggil sifat dia, nama kepada sikap dan juga pemikiran dia. Jahiliah ni kerana mereka bertindak tidak berdasar kepada ilmu yang betul. Tidak berdasar kepada ilmu yang betul yang diajar oleh Allah Ta'ala. Jadi walaupun dia tahu dalam bab lain tu bab lain, tapi dalam bab akidah, dalam bab agama, dalam bab ilmu terah ni dia tak tahu hak betul. Hak dia tahu tu hak tak betul. Hak dia ada amal selama kini tu hak tak betul. Terutama dalam masalah yang paling pokok, masalah yang paling penting dan paling besar sekali ialah masalah ketuhanan. Jadi selama ini mereka duduk amal konsep ketuhanan yang banyak. Konsep ketuhanan yang banyak. Dia kata kan Tuhan hak jaga langit, Tuhan hak jaga bumi, Tuhan hak jaga laut, Tuhan hak jaga rezeki, Tuhan jaga angin. Macam Hindu kan. Jadi Tuhan dia tu bagi tugas kan. Tuhan hak jaga api. Hak tu je naik Tuhan beratus-ratus tu. Dengan tangannya berapa tu lambat ketuhanan dia. Lambat. Jadi nak suruh nampak ketuhanan ni, nampak lagu tu maka dia buatlah lambat-lambat nak suruh mudah faham. Kita tak boleh main lagu tu. Jadi apabila dalam keadaan pengamal akidah yang apabila orang Mekah ni menjadi pengamal agama syirik, agama banyak Tuhan ni, sebab dia kata maknanya dah Tuhan nak urus langit lagi, nak urus bumi lagi, nak jaga laut lagi, nak jaga tu lagi, nak jaga lagi. Jadi mari mikir-mikir logik jalan juga kan. Jalan juga.
Dia main logik begitu. Akhirnya dia buatlah satu kesimpulan, Iblis pun masuk capur, bekas semua sekali maklumat yang tidak betul tu, maka jadilah satu proses agama jahiliah. Jadi apabila begitu, maka mereka melambangkan ketuhanan mereka dengan 360 berhala, 360 Tuhan. Jadi setiap satu tu jaga, orang panggil bahagian masing-masing. Setiap satu berhala, satu Tuhan tu. Kemudian apabila begitu, apabila dalam keadaan jahiliah begitu, maka dengan rahmat Allah Ta'ala, marilah Nabi, waktu turunlah wahyu ia menceritakan hakikat hak sebenar, supaya manusia jangan tertipu dengan ilmu yang tidak betul, maklumat yang karut dan salah. Jadi marilah rakyat hak betul dengan membawa satu akidah yang betul, bahawa itulah orang panggil akidah tauhid. Akidah tauhid ni bukan benda baru, jok pada zaman Nabi Adam lagi, jok zaman Nabi Nuh, jok pada zaman Nabi Ibrahim lagi. Akidah yang betul, tapi ditegelami oleh banjir akidah, banjir jahiliah ni. Apabila begitu, apabila Nabi ni bawa akidah tauhid, akidah yang mengatakan Tuhan ni saja, tidaklah serupa 360 berhala yang duk bergatur air di Kaabah tu. Jadi bercanggahlah dua ilmu, dua agama. Nabi ni bawa konsep ketuhanan yang satu, dia pakai tauhid. Dia kata kan, oleh kerana Tuhan ni satu je, maka kita kena hanya terima arahan daripada satu saja, satu sumber arahan. Dari segi undang-undang pun kena satu sumber, dari segi agama pun segala macam atas dunia ni kena bersumber dan berpusat pada satu saja. Tak boleh menduakan Tuhan, tak boleh menduakan sumber. Jadi daripada situlah maka bermulalah satu peperangan yang dipanggil peperangan akidah. Perang akidah Islam dengan akidah jahiliah, di mana masyarakat Mekah ada pengamal akidah jahiliah. Oleh kerana itu timbullah soalan. Apabila Nabi rakyat Tuhan ni hak sebenar saja, hak kamu duk percaya, hak kamu duduk mikir, duk karut tu tak betul. Tuhan hak sebenar saja yang bernama Allah. Lalu puak-puak musyrikin pun jadi isu besar zaman itu. Moga semua orang duk amal dah turun-temurun dah lagu tu, mari Nabi Muhammad royak Tuhan ni sah. Maka puak musyrikin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpa dengan Rasulullah, maka dia kata, wahai Muhammad, tolong royak kepada kami Tuhan kamu ni lagu mana sebenarnya, dan tolong sifatkan kepada kami lagu mana Tuhanmu ni, lagu mana hak Tuhan kami ni, lagu ni lah sebagai kamu duk tengok tu. Tapi Tuhan kamu lagu mana sifatnya, lagu mana keadaannya. Tu puak musyrikin tanya Nabi, nak suruh Nabi kita berjelas hakikat ketuhanan Allah yang Maha Esa ni lagu mana, lagu mana. Jadi oleh kerana hak ketuhanan ni Nabi tak lewat pandai-pandai. Jadi yang paling tahu tentang ketuhanan Allah Ta'ala ni siapa dia? Yang paling tahu tentang Allah ni siapa dia sebenarnya? Allah Ta'ala sendiri ni. Tuhan hak lah tahu ya. Hak lebih tahu, hak lebih dekat dengan Tuhan kat Tuhan sendiri. Oleh kerana itu, apabila puak musyrikin duk tekan tanya ni, nak suruh royak kat Tuhan hak yang dikatakan satu tu lagu mana, maka turunlah ayat ni. Jadi ayat ni ialah merupakan satu jawapan kepada soalan yang ditimbul oleh masyarakat jahiliah tentang soal yang paling pokok, soal yang paling tinggi dan paling besar, iaitu soal ketuhanan. Ni nak selesai isu ketuhanan, hak paling pokok sekali ni. Kul, katakanlah wahai Muhammad. Sebab tu mari dalam bentuk kul. Jadi kalau kita faham dalam Quran, kalau kita baca banyakkan kul dalam Quran ni, antara kul ni ialah kerana nak menjawab isu semasa, kerana nak menjawab persoalan yang timbul pada masa itu. Jadi persoalan yang timbul dalam masyarakat Mekah pada masa itu bukan soalan dalam bentuk ekonomi, tidak dalam bentuk politik, tidak dalam bentuk
apa ni, negara ke, sosial ke lagi. Sebab peringkat awal ni soal yang paling pokok, soal ketuhanan, di mana soal ketuhanan inilah yang akan membentuk struktur kepada orang panggil sektor-sektor yang lain. Katakanlah wahai Muhammad dalam menjawab, boleh faham tu sebab turun tu kan? Sebab turun Qul Huwallah ni, kerana menjawab soalan musyrikin Mekah yang bertanya Nabi, lagu mana kat Muhammad Tuhanmu tu? Huwa ni Tuhanku lah, dia lah, kalau mudah-mudah kat dia. Huwallah, ialah Allah. Tuhanku itu namanya Allah. Sedangkan Tuhan dia tu macam-macam jenis nama. Nah, hobal, tak hobal lah. Dia tengok dalam kitab apa nama tu, sirah, dalam kitab sejarah lah, ada nama-nama berala tu. Jadi dia berasa pelik lah, macam mana Nabi Muhammad ni bawa konsep Tuhan yang satu. Dia kau nak jaga langit bumi ni, dia kau nak jaga ini semua, dia kau nak urus dengan hanya satu Tuhan. Jadi dia mikir Tuhan ni dia guna otak dia ataupun tapi dalam Islam ni bab ketuhanan ni Allah Ta'ala pergi sendiri. Allah Ta'ala pergi sendiri maklumat dan ilmu tu supaya jangan lok kat orang. Kalau lok ke manusia di khayal Tuhan tak tukar lu. Tu tubik Tuhan hak jenis perut bucik kan, Tuhan apa sejenis ada sayap, Tuhan hak jenis macam-macam lah. Itu gambaran-gambaran ketuhanan yang dianggap, bukan Tuhan sebenar, Tuhan yang dianggap ataupun Tuhan yang dilantik. Tuhan tu bukan Tuhan sebenar, tapi dilantik oleh masyarakat. Awak jadi Tuhan, lepas tu tak puas saya semua Allah Qadi Tuhan, lepas tu duk sengih khasal situ. Jadi siapa pekat tu Tuhan dilantik dia panggil. Ada Tuhan yang dia buat sendiri. Ada siapa kepekat dia buat Tuhan dia dengan buah tamar. Buah tamar kan? Itu apa ni, sahabat Nabi sendiri cerita, kami masa jahiliah dulu kami buat Tuhan kami dengan buah tamar. Lalu kami sembahlah buah tamar ini. Siapa pun yang tanya kemara, buah tamar tak buah, tak ada makan ni, kami makan Tuhan kami. Tak ada cerita makan Tuhan dia, tak cukup buah tamar. Jadi qadi hidup manusia kan. Jadi dia turun ayat ni, maka berlawanlah dua akidah syirik dengan akidah tauhid. Allah Tuhanku itu huwa Allah ahad yang maha esa. Yang maha esa. Gitu. Allahu samad. Allah lah yang menjadi as-samad. As-samad ni mana apa? As-samad ni maksudnya menjadi tempat tumpuan. Tempat tumpuan segala makhluk untuk memohon sebarang hajat. Banyak sikit makna as-samad tu. As-samad tu bahasa Arab, bahasa Quran. Maknanya ialah tempat tumpuan segala makhluk, di mana makhluk ni sangat-sangat perlu ke dia. Di mana yang lain tak boleh nak membekalkannya atau tak boleh nak beri benda tu. Dia manusia ni, apa nama hajat-hajat dia? Hajat dia banyak. Manusia ni banyak hajat dia banyak. Yang pertama dia nak ke apa ni, makan dan minum. Dia nak kepada alat-alat kepekakah dalam hidup dia. Dia nak kepada keselamatan. Dia nak kepada alam sekitar. Dia nak kepada khidmat, kemudahan, macam-macam dia kata kan. Macam-macam benda hak manusia perlu. Tapi kalau sama-sama manusia ni, ialah dia bolehlah beri sikit sebanyak hak dia nak tu, hak dia perlu tu. Tapi tak boleh semua. Ia boleh beri semua keperluan ni ialah Allah, sebab dialah segala-galanya. Iaitulah as-samad. Misalnya manusia ni dia nak kepada air. Dia nak kepada air. Air ni, siapa dia pandai buat air atas dunia ni? Ada siapa dia pandai buat air? Air hak asal siapa dia pandai buat? Tak ada siapa dia yang pandai buat air ni.
Air itu sendiri satu makhluk yang sangat ajaib, sangat pelik, sangat tinggi ilmunya, dia nilainya, dia punya strukturnya, di mana tak ada satu kuasa pada atas dunia ni boleh buat air itu. Malaikat Allah lah yang menjadi tempat tumpuan. Air ni kena rujuk ke Tuhan. Orang lain tak kerti. Itu mana As-Samad. Udara, siapa dia pandai buat udara? Dia kata kena. Nyawa, siapa dia pandai buat nyawa? Bumi, siapa dia pandai buat bumi? Tumbuh-tumbuhan, siapa dia pandai buat tumbuhan? Hayawan. Oh banyaklah kalau nak bilang kan. Siapa dia pandai buat benda? Tak ada siapa dia pandai apa. Jadi hak pandai sikit sebanyak tu duk capur sana capur ada dah. Hak nak buat daripada tak ada kepada ada. Tak ada siapa dia pandai. Oleh kerana tu manusia ni bergantung kepada Allah. Tak gitu kan? Sebagaimana dunia sama dunia dia bergantung sama bergantung kan? Dunia sama dunia dia sama-sama bergantung bapak tu. Katalah dunia barat dia bergantung kepada dunia ketiga ni. Ada bahan mentah dan sebagainya. Dia kata ni, duk bergantung sama bergantung. Kalau semua pakat tak ada belaka. Kalau kita tengok dari segi piramid lah, piramid tu kan. Piramid ini dia bawah ni besar kan. Dia bergantung. Hak pucuk sekali tu ialah hak paling tinggi sekali. Jadi tempat pergantungan inilah dia panggil As-Samad. Jadi kita ni tak terasa mana moga kalau air dah ada tiap-tiap hari ni. Tidak berasa sangat bergantungnya air ni kepada Allah. Air ni ada di mana-mana, 2/3 bumi ni ada air. Jadi oleh kerana tu kita berasa tak berapa nak bergantung mana ke Tuhan. Tapi kalau kita tengok di peringkat dunia, isu-isu dunia lah ni, banyak negara macam Israel dan sebagainya nak seria orang, tak kena kihai antaranya. Singapura pun dengan Malaysia ni kihai belakang tu. Jadi kalau Tuhan stop air ke mana agak? Air ni sebenarnya bergantung kepada Allah Ta'ala. Tempat bergantungkan semua ke Tuhan belakang. Semua keperluan hidup atas dunia ni tempat bergantungnya ialah Allah. Itu dipanggil As-Samad. Tapi yang tak tahannya, orang yang tak tengok Allah ni mustahil. Penting. Dia nak nampak ke air itu ya. Dia tak nampak makhluk khalik kepada air itu sendiri. Walaupun benda ni Amba dah sebut banyak kali, dan benda ni dah kita pun tahu dah. Tapi nak suruh siapa kau peringkat orang panggil al-yakin tu? Siapa kau peringkat orang panggil apa? Ilmul yakin, haqqul yakin, ainul yakin tu. Supaya doa sama kan. Dia punya strukturnya lagu mana? Struktur pemandangan kita ni betul molek. Dia panggil wall view kita tu. Pandangan alam tu biar betul molek ni. Betul molek pandangan alam kita tu. Dari segi tertibnya, strukturnya lagu mana? Amba doa ada kan? Nombor satu hak besar sekali Allah. Yang kedua makhluk Allah. Tak kita kan? Yang ketiga peraturan Allah. Yang keempat balasan Allah. Cuba susun molek pemikiran tu. Cuba susun semula fikiran. Fikiran kita, keluarga kita, masyarakat kita, biar susun molek. Nombor satu Allah, dialah segala-galanya. Lepas pada Allah tu, kerjaan Allah Ta'ala tu namanya, hasil kerja Tuhan tu dipanggil makhluk. Nak kata kan? Makhluk Allah Ta'ala dia kena jaga, tidak huru-hara, kena tadbir, kena susun. Maka Tuhan buat undang-undang. Itu dipanggil agama. Nak kata kan? Agama. Manusia ni pula dia kena ada balasan dia. Sebab manusia ni ada yang buat zalim, kau orang buat kotor, buat bukan ni, dan dia kena bertanggungjawab terhadap apa yang dia buat. Itu dipanggil sistem balasan syurga dan neraka. Tu world view tu biar betul molek fikiran tu. Jadi semua makhluk Allah ni bergantung kepada Allah. Semua makhluk Allah ni bergantung kepada, itu dipanggil As-Samad. Jadi kalau kita nak terjemuh, nak tafsir makna As-Samad ni, luah. Seluah kehidupan kita dan seluah dunia dan sebanyak makhluk atas dunia ni, itulah semuanya bergantung kepada As-Samad. Boleh faham tu nenek? Dari segi istilah ekonomi kita selalu sebut. Kita sangat bergantung sana, sangat bergantung sini. Masalah makan di Malaysia ni sangat bergantung kepada tapi jangan kita dengar orang kecek kita ni sangat bergantung kepada Allah Ta'ala. Terutama dari segi bahasa ekonomi, lagi-lagi kemarah.
Bahasa politik lagi-lagi kemarah. Sebab bahasa ekonomi itu sudah disekularkan, bahasa politik pun sudah disekularkan sebab dia lalu ikut barat. Barat ni agama ni Kristian. Nah, maka dia pisahkan. Jadi kemarah lah. Bahasa sains teknologi pun begitu. Tidak melihat Allah tu sebagai As-Samad. Sebab tu orang mengaji sains atau orang mengajar sains, orang mengajar teknologi, dia dah main dalam zon makhluk je. Dia nak kata kena. Sebab sains teknologi dia lalu ikut barat, dia lalu ikut barat. Dulunya hak Islam. Dulu Islam mengajar sains dan teknologi ni tak tinggal Tuhan tu. Apabila lalu ikut barat, barat proses semula, dia buat Tuhan tu, dia ambil makhluk saja. Jadi itu yang jadi kemarahan tu. Jadi bagi kita cuba pulihkan semula ilmu tu dan cuba pulih semula pemikiran kita dan pandangan kita, di mana kedudukan apa pun dalam pandangan kita ialah Allah telah tepat kita bergantung. Itulah maksud As-Samad. Semua makhluk bergantung kepada Allah. Dan dah sebut dah dulu, banyak kali dah sebut ni, tapi oleh kerana benda ni ilmu dan amal soleh, kita sebut acak kali pun tak apa, dengar pun ibadat juga. Amo dah sebut dah zaman dulu, ada dengan tak ada ni hak mana dulu? Ada dengan tak ada ni hak mana dulu? Ada dulu jadi tak ada. Ada dulu boleh buat apa ada. Tengok semua sekali. Tengok secara menyeluruh segala yang ada ni, hak mana dulu? Ada dulu ke tak ada dulu? Tak ada dulu baru ada. Dah dengan Tuhan sekali lah. Ada dulu. Apa yang ada kan? Ada dengan tak ada ni, ada dulu. Ada dulu. Sebab apa? Sebab adalah boleh mengadakan yang ada. Sebab tak ada tu orang tak kira. Dia kata kan? Sebab tak ada tidak boleh mengadakan yang ada. Tidak ada tidak boleh mengadakan yang ada. Yang boleh mengadakan yang ada itu ialah suatu yang ada, baru boleh mengadakan yang ada. Kalau tak ada, tak boleh mengadakan yang ada. Nak mengadakan dia sendiri pun tak ada. Amal yang ada kan dulu. Kau tak ingat ada? Ingat dah. Jadi segala yang ada dengan tak ada ni ada dulu. Iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Allah tu lah maka ada hak lain pun. Jadi hak lain tu memanglah orang panggil bermula ada dia tu dengan adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala yang ada selain daripada Allah. Jadi yang ada atas dunia ada berapa jenis? Yang ada atas dunia ni ada dua jenis saja. Yang pertama, ada yang hakiki dan ada yang idafi, dia panggil. Istilah tu. Suatu yang ada yang hakiki ni maksudnya lagu mana? Wujud hakiki dia panggil. Suatu yang wujud hakiki itu ialah suatu yang ada yang tidak bergantung kepada yang lain. Itu dia panggil As-Samad. Adanya Allah tu dia tak bergantung pada sesiapa. Maknanya tak ada siapa dia yang boleh meniadakan dia, dan dia tak bergantung pada sesiapa pun. Dia dengan orang panggil dia sendirilah. Lagu mana hakikat tu? Tak usah terfikir, tak padari tu. Tak padari dengan kepala kita ni. Lama akan jadi putus waya kan. Jadi kita terimalah setakat hak padari dengan kita. Kemudian ada hak yang kedua. Ada yang kedua ni adanya makhluk Allah Ta'ala. Adanya benda hak Tuhan buat ni tidak hakiki. Dia panggil ada yang idafi, iaitu ada yang bergantung kepada adanya Allah Ta'ala. Kenapa? Jadi kalau Allah Ta'ala mengadakan dia, adalah. Kalau tak ada pun tak ada lah. Kalau Tuhan tidak adakan dia, tak ada lah dia. Atau kalau Tuhan mengadakan nak mati semula pun boleh juga. Makna adanya tu idafi, tidak hakiki, tidak zati. Boleh faedah tu dan sekadar nak panah itu. Oleh kerana itu, Allah tu sendiri dia mutlak. Dia tak pecah. Dia tak apa panggil apa? Ni nak menolak daripada apa ni? Sebab agama-agama khayal, agama-agama yang berdasar pada pemikiran manusia, agama yang berdasar pada gamuk
Nah, agama yang berasal asal kepada rasa. Agama yang direka ni sebenarnya agama yang berdasar pada benda-benda tu lah, tidak berdasar kepada hakikat yang sebenar. Maka tubiklah orang panggil benda-benda rekaan, dia duk pakat guna nama Tuhan. Nah, atas dunia ni ada dua golongan manusia. Golongan yang pertama, golongan yang tidak iktiraf langsung adanya Tuhan, itu komunis dan sebagainya lah. Dahri semua sekarang zaman dulu pada dia panggil Dahriyah, puak Dahriyin. Puak Dahriyin ni puak yang tidak mengaku adanya Tuhan. Dia mengaku bahawa apa yang berlaku ni ialah kerana apa yang berlaku atas dunia. Oleh kerana dia tua mati ya. Oleh kerana dia kena bergatu mati. Jadi tak ada mati tu sendiri bukan kerana adanya Tuhan ada. Kerana nature, pasal dia gitu. Itu dia panggil puak Dahriyin. Zaman dulu dah ada dia panggil puak-puak, dia panggil apa nama tu, tak mengaku adanya Allah. Etis kau komunis ke semua ada belakang tu. Puak-puak ni memang tak lewat kegelasan lah. Yang kedua, manusia yang percaya adanya Tuhan. Puak yang percaya adanya Tuhan ni hak paling asas, paling orang panggil core group lah. Core group ni ialah Islam, Yahudi, Kristian. Hak ni hak bersumber pada langit pada asalnya. Hak lain-lain tu kira hak orang panggil mecik lah. Hak tiga ni lah hak asal. Tapi hak sebenar, hak asal betul-betulnya saja, iaitulah Islam. Cuma punahnya lagu mana? Punahnya apabila ada orang-orang pergi lantik. Orang-orang dilantik, nak lantik Tuhan tu tak pernah sabarlah. Pergi lantik jadi anak Tuhan. Nah, dilantik pula orang panggil sebagai cawangan. Ia ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Misalnya puak-puak Yahudi, sesaknya Yahudinya apabila dia latih, siapa dia? Uzair ibnullah. Oleh kerana Uzair ni ada kelebihan-kelebihan tertentu, oleh kerana Uzair ni ada keramat-keramat tertentu yang Tuhan beri ke dia, maka dia anggap Uzair ni ada rapat dengan Tuhan, dan boleh jadi Uzair ni ada pecahan daripada Allah Ta'ala. Maka dia lantiklah Uzair ni sebagai anak Tuhan. Penuh manusia situ. Bolehkah Kristian? Bolehkah puak-puak ni? Puak Kristian pula. Puak Kristian pula, dia berasa kagum, dia berasa hebat kepada Isa AS. Kerana mukjizatnya siapa kau peringkat boleh menghidupkan orang mati, boleh menyembuhkan dia punya orang sakit berat-berat. Ada sebagai banyak lagi mukjizat Nabi Isa. Dia tengok Nabi Isa ni hebat. Nabi Isa ni hebat macam Tuhan lah. Dilantiknya jadi anak Tuhan, Isa bin Allah. Dua krisi. Ni krisi akidah belakang tu. Puak-puak musyriki Mekah pula dia berasa hebat kepada malaikat-malaikat. Malaikat ni gagah, perkasa dan sebagainya. Malaikat ni macam-macam lah kelebihan dia. Dia lantik pula malaikat ni sebagai anak Tuhan. Banatullah, anak perempuan Tuhan. Dia kata malaikat-malaikat ni sebagai anak perempuan Tuhan. Sebab tu dia hebat. Jadi kihnya kerana apa? Kerana manusia ni dia berasa hebat ke benda. Apabila dia berasa hebat ke benda, dia nak kait dengan Tuhan selalu. Ni punah ni. Nak kait dengan Tuhan. Nasib baik dia tak kata adik-beradik Tuhan. Tak ada istilah adik-beradik Tuhan. Adik-beradik Tuhan tak ada istilah tu. Ia ada banyaknya ialah ibnullah, anak Tuhan. Anak Tuhan. Ayah Tuhan tak aja bunyi, tak ada ayah Tuhan. Ayah Tuhan pun tak ada. Isteri Tuhan pun tak ada. Ia ada banyaknya anak Tuhan. Sebagai satu pengiktirafan orang yang mempunyai kelebihan dan kehebatan, di mana benda ni ada hubungan dengan Tuhan dan anugerah Tuhan. Jadi nak membatalkan akidah ni, nak menghapuskan anggapan yang tidak betul ni bukan senang. Dia akidah, keyakinan, maklumat yang tidak betul dah masuk dalam kepala Allah, payah. Nak buat pengamal-pengamal akidah yang mengatakan malaikat ni anak perempuan Tuhan, Yahudi yang mengatakan Uzair itu anak Tuhan, Kristian yang mengatakan Isa Al-Masih itu anak Tuhan. Nak buat benda tu, Tuhan kata dua patah, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, dia tidak beranak. Tak usah kata anak Tuhan lah, tidak betul. Bila Tuhan beranaknya? Sama ada anak tu anak sebenar, anak angkat, anak apa pada dunia, apa saja istilah anak.
anak sebenar kau, anak angkat kau, anak pera kau, anak apa pun hak berkait dengan Tuhan, tak ada kena-mengena. Itu satu ilmu dan maklumat yang jahat, yang tak betul, yang khianat sebenarnya. Apatah lagi orang-orang yang beragama seperti Kristian dan Yahudi ni. Walam yulad, dan tidak pula diperanakkan. Maksudnya tidak beranak ni, maksudnya banyak maksud tu. Tidak beranak maksudnya antaranya dia tidak beranak. Apa dia tidak ada anak, dia kata ni. Yang keduanya pula bermaksud dia tidak menjadi ayah pada sesiapa. Tuhan ni, Allah ni tidak menjadi ayah pada sesiapa. Tidak diperanakkan maksudnya dia pula tidak diperanakkan maksudnya dia tidak jadi anak ayah, tidak jadi anak orang. Nah, tidak jadi anak orang, dan dia juga tidak ada ayah. Makna dia ni bukan pecahan daripada mana-mana, dan dia sendiri pula tidak memecahkan sesuatu. Apa? Anak ni kan pecahan daripada ayah kan? Ayah ataupun ibu. Begitulah. Makna Tuhan ni mutlak, tidak ada pecahan dan tidak ada apa yang diistilah sebagai anak tu. Masa kita ni sesat dah kan? Kita sesat dah. Masalah Tuhan ni kan, dalam kitab-kitab Allah Ta'ala tu Zabur, Taurat, Injil, tidak ada apa yang menerangkan Tuhan ni itu tidak ada. Itulah kau. Dan dasar ketuhanan ni dia tidak berubah. Jadi khianat. Jadi ahli-ahli khianat ni dia cuba buat masuk benda-benda hak tak betul ni, akhirnya orang boleh terima. Jadi akhirnya hak duk memegang malaikat anak Tuhan ni masih ada lah ni. Hak orang duk berpegang pada akidah mengatakan malaikat tu anak perempuan Tuhan, masih ada. Hak duk berpegang kepada Isa tu anak Tuhan, berbilion tadi ni. Yahudi pun maknanya berbilion manusia yang masih duk mengatakan Tuhan ni ada pecahan. Tuhan ni ada pecahan, itu anak dia. Ayah tu tak aja bunyi. Ayah hak kata Tuhan ni ada ayah, tak aja bunyi. Tuhan ada mak pun tak aja bunyi ni. Tidak ada agama yang bawa benda tu. Tapi hak anak ni hak acaknya. Jadi masalahnya manusia ni masih terkongkong. Masih terkongkong dengan pemikiran dia bahawa manusia ni atau makhluk ni, apa nama tu, sesuatu yang ada itu dia mesti kena ada yang mengadakan dia, ataupun ada pecahan dia. Sebab dia masih terikat dengan pemikiran dia, pemikiran manusia tu sendiri. Nah, supolah kita kecek dalam bab ketuhanan. Timbul lalu, Tuhan duduk mana? Duduk balik atas kah, duduk balik bawah, duduk dekat kah, kecil? Apa dia? Tuhan tu kecil kah, besar kah? Dia mari lalu hak bahasa manusia, pemikiran manusia ni. Tidak gitu kan? Tuhan ni duduk balik atas kah, duduk balik bawah? Tuhan ni pendek kah, panjang? Tuhan ni merah kah, kuning? Dia mari selalu orang panggil pemikiran kita dalam bab dunia ni. Maka Tuhan jawab, walam yakul lahu kufuwan ahad. Mu tak seduk karang mari kok-kok lah. Mu tak seduk tanya lah Tuhan tu lagu mana, supaya dengan gapo. Bahasa tu tak betul. Walam yakul lahu, dan tak ada siapa pun yang kufu ni yang setara dengan dia. Ahadun tu sesiapalah. Tak ada siapa pun yang setara dengan dia, yang serupa dengan dia. Jadi oleh kerana tu kita tak boleh nak tanya Tuhan tu setara mana. Jangan ditanya, soalan tu tak betul. Apabila soalan tu tak betul, dia tak ada jawapan. Yang dia ada jawapan ni soalan yang betul saja. Soalan yang tak betul tak ada jawapan. Jadi salah kalau kita tanya Tuhan tu setara mana. Sebab setara mana tu dia ada ukuran kan? Dia ada saiz, dia ada tinggi, dia ada rendah, ada serupa. Tak boleh. Macam mana kita nak kata dia ada serupa dengan gapo, sedangkan dia ada lebih awal daripada gapo-gapo lagi. Macam mana kita nak kata Tuhan tu duduk balik atas, sedangkan Tuhan ni ada sebelum ada atas lagi. Sebelum ada atas tu dia ada. Macam mana kita nak kaitkan Tuhan dengan pendek dengan panjang, dekat kau jauh? Tuhan ni jauh kau dekat? Jangan dia tanya lagi tu, sebab Tuhan ni ada lebih awal daripada jauh. Sebelum ada jauh, sebelum ada dekat tu, dia ada. Sebab jauh, dekat, kecil, besar, tua, muda ni semua makhluk Allah Ta'ala belaka. Dia ada, belum ada tu lagi.
Pak Tuhan tu lagu mana? Lagu tu lah. Soalan kita segar. Tuhan tu lagu mana? Lagu tu lah. Oh, payah nak faham. Payah nak faham mana? Bukan satu tak ada lala ya. Nah. Pas supo lagu mana? Tak supo tu lah. Payah nak faham. Payah nak faham mana? Tak supo tu lah mudah faham. Tak bertukar dengan orang lain dia. Jadi panjang cerita lah. Jadi walau bagaimana pun kita tahu dah benda tu. Nak kemas sikit lagi kan? Jadi walau bagaimana pun kita orang ada akidah dah ni, cuba pedalaikan lagi, sebab inilah ilmu yang paling tinggi sekali. Dan macam kali dah sebut, orang yang mengatakan apa nama bab Tuhan ni payah ustaz pasal tak nampak. Acak kali dah akan sebut kan? Nah. Allah tak nampak. Tuhan ni tidak mahu, tidak satu tak ada lalat. Tuhan ni satu tak ada lalat. Yang kedua pula dia tak serupa, lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak serupa dengan sesat, tak bertukar dengan siapa-siapa dah. Dia kata kan? Tak bertukar dengan tak semampu dah, satu tak ada lalat. Patut tak serupa dengan orang pula. Patut besar pula tu. Besar Tuhan ni, maha besar sekali. Dalam keadaan dia tak serupa dengan orang, tak serupa dengan sesiapa, besar pula, hebat pula, nya boleh tak nampak kakak ni. Apa yang jadi boleh gitu mu mata tu nya. Awal bagaimanapun sudah sekalian, mata kita ni sama ada mata zahir, mata batin, kita tidak akan nampak kalau cerah setara mana mata pun dia nak ke cahaya. Tak sedar beragah, ambo tak apa kalau malam pun mata cerah, tak sedar beragah lah. Nah, mata cerah pun cahaya yang membantu mata nak tengok sesuatu tak nampak. Dia kata kan kalau berjalan dalam gelap tak sedar ayat mata sihat lah, dia tak akan nampak. Nak suruh nampak mata ni kena dibantu dengan cahaya elektrik ke, cahaya matahari ke, cahaya lampu ke, cahaya lilin ke, cahaya berapa ke. Mata yang sihat campur dengan cahaya lampu ke, lah kita suluh, barulah nampak. Dia kata kan mata hati pun begitu juga. Jadi oleh kerana tu nak suruh nampak dalam bab Tuhan ni kena tambah lagi cahaya ni. Cahaya tu namanya ilmu. Sebab ilmu lah merupakan sumber cahaya. Tambah ilmu, insya-Allah dalam bab ni kita akan lebih nampak dan lebih jelas lagi. Setakat itulah tu kan. Hak mana hak molek tu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kurang itu daripada kelemahan diri hamba sendiri, minta maaf banyak-banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.